Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar tingkatan 2 mahjur sekalian. Okey. So pada hari ini kita akan tengok, kita akan membicarakan dan membincangkan dalam bab baru kita tu bab 5, iaitu bab air dan juga larutan. Okey, so pada minggu lepas, hari Khamis yang lepas, pada kelas terakhir kita pada minggu lepas, kita telah pun berjaya menamakan perbincangan kita dalam bab 4 iaitu kesihatan manusia, di mana kita telah pun melihat berkenaan dengan pertahanan badan manusia daripada mekanisme pertahanan yang non-spesifik dan juga mekanisme pertahanan yang spesifik. Dan kita pun melihat beberapa barisan pertahanan badan, iaitu pada barisan pertahanan pertama, kedua dan juga yang ketiga. Dan kita pun melihat tentang kepentingan imunisasi, apakah itu imunisasi dan apakah itu vaksin, antigen, antibody dan sebagainya. Okey. Dan pada hari ini kita masuk kepada bab 5, iaitu bab air dan juga larutan, di mana pada hari ini kita akan lihat pada subtopik 5.1, iaitu sifat fizik air. Okey. So seperti mana yang kamu sedia maklum, air ini merupakan satu keperluan asas bagi kehidupan. Okey, baik manusia, baik haiwan, baik mikroorganisma dan juga tumbuh-tumbuhan, semuanya memerlukan air. So apa sahaja organisma yang hidup memerlukan air untuk hidup. Okey. So apa? Sebab air ini merupakan medium. Okey, medium berlakunya segala proses-proses ataupun tindak balas kimia dalam badan kita untuk menghasilkan baik tenaga maupun nutrisi kepada badan kita demi kelangsungan hidup. So air ini lebih kepada medium, dan pada masa yang sama juga air ini berfungsi untuk apa? Untuk mengawal atur suhu badan kita. Okey, untuk memastikan kelancaran ataupun perjalanan kita punya organ-organ badan, termasuklah buah pinggang kita terutamanya. Okey, so air ini sangat penting. Okey, dan alhamdulillah air ini melitupi hampir 70% permukaan bumi. Okey, so hampir 70% permukaan bumi kita ini dilitupi oleh air. Alright, dan antara ciri-ciri air, terutamanya ciri air tulen yang perlu kamu tahu ialah, pertama, air tulen ini dia tidak berwarna. Okey, so air yang tulen, yang pure, yang tidak bercampur dengan mana-mana bahan, kebiasaannya air tulen ini dia tiada warna, tiada bau. So dia colorless dan odorless, tiada warna, tiada bau dan tiada rasa. So tiga ni, tasteless, colorless, odorless. So ini adalah antara ciri-ciri air tulen, dan juga wujud pada bentuk cecair dalam suhu bilik. So ini adalah sifat-sifat air tulen. Tidak berwarna, tiada bau, tiada rasa dan wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Dan antara sifat-sifat fizikal air tulen ini, yang pertama paling kita kena ingat, takat didih air ialah 100 darjah Celsius. Itu adalah sifat fizik paling utama bagi air tulen. Iaitu dia punya takat didihnya adalah 100 darjah Celsius. Manakala takat beku bagi air tulen ialah 0 darjah Celsius. Tidak berwarna dan mempunyai ketumpatan sebanyak 1 gram per sentimeter padu. So inilah sifat-sifat fizikal bagi air. Dan air juga mempunyai satu konsep ataupun satu macam daya tarikan yang dipanggil sebagai tegangan permukaan. So air mempunyai tegangan permukaan yang sangat tinggi. So bila kita merujuk kepada tegangan permukaan ataupun surface tension, ianya merujuk kepada tarikan ataupun daya lekitan antara molekul-molekul air tersebut di antara satu sama lain. So daya tarikan di antara molekul-molekul air tadi kita panggil sebagai daya lekitan. So daya lekitan yang tinggi inilah menyebabkan wujudnya tegangan permukaan yang tinggi. So konsep tegangan permukaan yang tinggi ini banyak digunakan ataupun diaplikasikan dalam kehidupan ataupun dunia serangga. Seperti water strider ataupun ayak-ayak air ini, dengan mengaplikasikan tegangan permukaan air yang tinggi ini, maka ianya boleh berjalan pada permukaan air. So disebabkan daya lekitan antara molekul air ini yang sangat kuat, yang mewujudkan tegangan permukaan yang sangat tinggi. Dan daya lekitan antara molekul air serta daya lekatan antara molekul air dengan dinding xilem dalam tumbuhan ini juga membolehkan air ini dibawa dari akar naik ke atas daun.
Okey, di mana fenomena ini kita panggil sebagai tindakan kapilari. Okey, sebagaimana air ini diangkut daripada akar tumbuhan pergi ke seluruh anggotanya iaitu daun dan batang, semuanya disebabkan oleh tindakan kapilari di mana antara permukaan air dan juga dinding xilem dalam berkas vaskular tumbuhan tersebut akan mewujudkan tindakan kapilari yang akan menyebabkan air tersebut disedut naik ke atas. So ini dipanggil sebagai daya lekatan. Daya lekatan merujuk pada antara molekul air dan juga permukaan selain daripada air. So itulah daya lekatan. Daya lekitan merujuk pada daya terpentarikan sesama molekul air tersebut. Dan dalam konsep air merupakan satu jirim. Di mana ia adalah bentuk jirimnya adalah cecair. So ianya juga boleh mengalami perubahan jirim seperti mana yang kamu dah belajar pada tahun lepas, kata satu perubahan jirim. So air ialah sejenis cecair di mana ianya boleh menjadi pepejal dalam proses pembekuan, boleh menjadi wap air dalam proses pendidihan ataupun penyejatan. Dan wap air juga boleh bertukar kembali menjadi cecair dalam proses iaitu kondensasi. Dan juga air dalam bentuk pepejal dipanggil sebagai ais. Dan ais ini juga boleh melebur dalam bentuk cecair menjadi cecair dalam proses peleburan. Dan di mana daripada wap air kepada pepejal dan daripada pepejal kepada wap air juga boleh berlaku dalam air dengan adanya proses pemejal wapan. So air ini dia adalah cecair sejenis jirim yang mempunyai jisim tersendiri. So ianya pun boleh berubah bentuk mengikut suhu dan keadaan semasa. Dan air ini terbentuk daripada dua unsur, iaitu pertama ialah oksigen dan juga hidrogen, di mana kita memerlukan satu unsur oksigen, satu atom oksigen yang akan bergabung dengan dua atom hidrogen untuk membentuk molekul air. So ialah H2O. Dua hidrogen campurkan dengan satu oksigen menghasilkan satu molekul air. Dan air ini juga merupakan satu sebatian. Kalau kamu dengar ada campuran versus sebatian. So air ini merupakan sejenis sebatian. Kenapa? Kerana air ini merupakan terdiri daripada komposisi oksigen dan juga hidrogen yang bergabung secara kimia. So apa sahaja yang bergabung secara kimia menghasilkan bahan baru itu ialah mostly sebatian. So kita boleh pisahkan, kita boleh asingkan semula, kita boleh pisahkan komposisi air ini menjadi semula gas hidrogen dan juga oksigen dengan melakukan proses ataupun prosedur yang kita panggil sebagai elektrolisis. So air ini kita boleh pisahkan dengan bantuan tenaga elektrik dalam proses elektrolisis. Di mana kita alirkan elektrik pada dua pada dua elektron iaitu anod dan juga katod. Di mana anod ialah elektrod bagi positif, katod ialah elektrod iaitu negatif. So apa sahaja gas yang terbentuk pada elektrod anod iaitu positif, itu ialah gas oksigen. Manakala gas yang berkumpul dekat elektrod negatif iaitu katod, itu ialah gas hidrogen. So hidrogen akan berkumpul pada katod, dan oksigen akan berkumpul pada anod. Dan untuk menguji kehadiran gas-gas ini, oksigen kita boleh uji dengan menggunakan kayu uji berbara. Bila mana kayu uji berbara ini, bila kita masukkan dalam balang yang telah pun mengandungi gas oksigen, ianya akan menyala, mengesahkan bahawa gas oksigen terkumpul pada anod. Dan untuk menentukan gas hidrogen yang terkumpul pada katod, kita boleh uji menggunakan kayu uji menyala. Di mana bila kita masukkan kayu uji menyala ke dalam balang yang berisi dengan gas hidrogen, ianya akan menyebabkan nyalaan tersebut terpadam dan akan menghasilkan bunyi letupan pop. So itu menentukan atau mengesahkan gas yang terkumpul pada katod ialah gas hidrogen. So apakah kesan benda asing terhadap takat lebur dan juga takat didih air? So dengan adanya kehadiran benda asing, tadi kita maklum bahawa takat didih air ialah 100 darjah Celsius, takat lebur air ialah 0 darjah Celsius.
So bila adanya benda asing yang berada dalam satu air yang tulen, sama ada garam ke, gula ke, makanan ke, apa sahaja benda asing yang wujud dalam air tersebut, ianya akan merubah takat lebur dan juga takat didih air tersebut. Di mana kalau kita tengok dalam konsep takat didih air ini, bila ada kehadiran benda asing, takat didih ini akan mula bertambah. Okey. So takat didih air bertambah dengan kehadiran benda asing, dan untuk takat lebur air ianya akan menurun dengan kehadiran benda asing. Okey, so benda asing akan menurunkan takat lebur dan menaikkan takat didih air. Okey, dan antara ciri fizikal lain yang boleh berubah dengan kehadiran benda asing ialah warnanya, okey, rasanya, baunya. Okay, sebab benda-benda asing ni akan menyebabkan berlakunya perubahan pada 3 benda tadi. Okay, selain daripada takat didih dan juga takat lebur, dia boleh mengubah bau, rasa dan juga warna air tersebut. Okay, dan dalam konteks air ini, kita ada satu proses yang dipanggil sebagai penyejatan air, di mana proses ini agak berbeza dengan pendidihan. Okay, pendidihan ni berlaku pada takat didih 100 darjah Celsius. Okey, yang dia akan bertukar daripada cair menjadi wap air. Okey, air juga boleh bertukar menjadi wap air pada sebarang suhu. Okey, so inilah proses yang dipanggil sebagai penyejatan, yang di mana proses ini menyebabkan air bertukar menjadi wap air pada sebarang suhu, dan ianya hanya melibatkan permukaan air sahaja. Okey, kalau pendidihan dia secara menyeluruh, penyejatan hanya pada permukaan air yang terdedah sahaja, itu yang akan menyejat menjadi wap air, dan boleh berlaku pada sebarang suhu. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Yang pertama kita tengok ialah faktor kelembapan udara. Okey, semakin lembap udara, semakin rendah kadar penyejatan air. Okey, so kelembapan udara memainkan peranan. Semakin lembap udara, semakin rendah dia punya kadar penyejatan air dia. Alright, untuk suhu persekitaran, semakin tinggi suhu persekitaran, semakin bertambah kadar penyejatan air tersebut. Okey, dan luas permukaan yang terdedah, semakin besar luas permukaan yang terdedah, semakin bertambahlah kadar penyejatan air tersebut. Dan bagi pergerakan udara, semakin bertambah pergerakan udara, semakin bertambah kadar penyejatan air tersebut. Okey, so inilah 4 faktor yang akan mempengaruhi kadar penyejatan air, iaitu kelembapan udara, suhu persekitaran, pergerakan udara di sekeliling, dan juga luas permukaan yang terdedah. Okay, dan kita banyak mengaplikasikan, menggunakan konsep penyejatan ini dalam kehidupan seharian kita. Iaitu pertama, kita gunakan untuk menghidai baju. Bila kita nak keringkan baju, biasa kat rumah kita buat apa? Mak kita basuhkan baju, kita hidai di luar kan. Okay, baju kita akan lebih cepat kering bila kita hidai di bawah sinaran cahaya matahari yang terik. Okay, ini bererti semakin bertambah suhu, semakin cepatlah baju tersebut kering kan. Okay, sebab apa? Bila semakin bertambah suhu, kadar penyejatan air semakin bertambah, dia cepat kering. Ditambah lagi dengan udara yang tinggi, pergerakan udara yang tinggi, okey, membantu dalam mempertingkatkan kadar penyejatan air tersebut. Okey, dan kita tengok juga aplikasi yang kedua. Okey, bila kita nak mendapatkan garam daripada air laut, okey, kita menggunakan proses penyejatan, di mana air akan tersejat ke udara, meninggalkan benda-benda asing iaitu garam, hablo garam, yang kita akan lombok dan kita akan proses untuk menjadi garam makan. Okey, dan seterusnya dalam pengawetan makanan, okey, di mana kita boleh mengeringkan sesuatu makanan. Contohnya ikan masin, ikan kering, ikan bilis, okey, udang kering. Okey, inilah kaedah-kaedah mengawetkan makanan. Kita menggunakan proses penyejatan sahaja. Kita biarkan di bawah sinar cahaya matahari yang terik, dan akan tersejatlah air-air yang berlebihan daripada makanan tersebut. Ini akan membantu untuk memanjangkan tempoh jangka hayat makanan tersebut. Okey, dan seterusnya ialah
aplikasi kat rumah. Okey, bila kita nak keringkan rambut, okey, kita ada hair dryer, hair blower kita tu. Okey, udara panas kan. So bila kita menggunakan udara yang panas pada rambut kita yang basah akan cepat kering. So itu juga menggunakan aplikasi penyejatan. Okey. So ini sahaja berkenaan dengan air. Okey. InsyaAllah pada next class hari Khamis kita akan tengok berkenaan dengan larutan dan kadar keterlarutan. Okey, so ini saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.